Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang kita war-warkan, kita berasa bertuah kerana dapat bersama dengan seorang tokoh murabi. Dia mesti dia mesti tak percaya, dia mesti marah. Tokoh yang menjadi siulan siulan dan juga sebutan di kalangan anak-anak muda lah. Jadi seperti yang kita janjikan, kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz Muhammad Ramadan Fiti Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya lah. Panjang kita punya mukadimah. Tak ada apa. Kalau panjang tu nak kena degree kat mana, master kat mana, pengalaman kerja kena baca CV lah. Kan. Jadi selamat Hari Raya Ustaz. Dah minggu kedua Syawal. Macam mana raya tahun ni? Dia baru rasa semangat nak raya ni. Baru rasa semangat nak raya lepas dia kata boleh balik kampung 10 hari bulan ke atas. Setelah berapa? 3 tahun ke Ustaz beraya di London? 3 tahun, ni tahun keempat. Tahun keempat. So 3 tahun lah beraya kat London. 3 tahun beraya kat London. So di sana jadi khatib lah. Khatib di Fitri. Tahun pertama tak jadi khatib. Tahun kedua dengan tahun ketiga pun jadi khatib. Itu standard tu. So kata tahun ni khatib kat rumah je lah. Tahun ni khutbah kat anak-anak lah. Ustaz, macam ni lah kita tujuan ni pun nak bermunakasyah je. Ustaz segan ni. Segan. Tapi ramai request nak ni dengar sebab depa segan dengan Ustaz. Anak pun segan juga. Tapi tak tahu. Tanya kan. Kita nak berbual bicara, tanya sikit pengalaman Ustaz dalam bidang ni lah, bidang yang Ustaz ceburi ni lah, bidang kewangan Islam. Tapi dalam masa yang sama banyak sosok Ustaz Ramadan ni boleh diulas dari pelbagai aspek. Kan, dari aspek itu, ini, utara, timur, selatan, barat kan. Jadi banyak sosok, banyak aspek boleh dini kan. Tapi mungkin sebagai permulaan lah Ustaz, Ustaz mungkin boleh mungkin boleh kongsi lah. Ustaz sekarang ni pegang pun jawatan yang tinggi lah dipandang kata apa, orang nombor 3 atau tak tahulah nombor berapa lah, top 3 atau top 4 di sebuah bank Islam terbesar di Malaysia dan mungkin di dunia jugalah. Jadi mungkin Ustaz boleh mulakan lah perkongsian Ustaz mengenai Ustaz pun di sekolah dah memang seorang tokoh, dah memang kata apa, menempa nama lah di sekolah lagi. Masa tu anda dengar nama dah macam-macam lah memang tu. Lepas tu masuk di universiti Melaya pun, orang kata dari segi tu dah memang sebutan tu dia memang dari inilah dari sekolah ke universiti. Lepas tu masuk bidang pekerjaan pun sama lah. Cuma mungkin Ustaz boleh share lah ini untuk benefit kawan-kawan yang di dalam kewangan Islam ni. Sejarah awal, bukan sejarah awal, Ustaz masuk ke dalam industri ni, adakah memang nak ni dengan banking ataupun macam mana dan macam mana Ustaz kata apa, mula-mula tengok dunia perbankan Islam ni dari kacamata seorang pengamal ataupun graduan syariah lah. Mungkin kita boleh mula dari situ lah Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali terima kasih pada sahabat saya dan juga yang menjadi empunya channel ni, iaitu Dr. Hadi, sahabat bukan sekadar orang kata apa sembang-sembang di luar saja, tapi juga sahabat dalam orang kata di segi orang kata apa pekerjaan, banyak benda-benda yang saya discuss dengan dia. Jadi Ustaz Hadi ni memang kalau kata dia buat mukadimah, memang saya sebut kat dia saya nervous. saya tak tahu apa benda yang dia nak kata kan. Dan betul lah nervous saya tu memang orang kata apa ni berasas lah. Jadi memang saya nervous dia nak kata apa dia nak kata kat aku tu. Jadi kalau saya boleh balik pada soalan Ustaz Hadi tadi, sama ada saya ni daripada awal memang ada cita-cita ataupun keinginan untuk terlibat di dalam industri kewangan Islam. Jawapan saya tak ada cita-cita tersebut. Tak ada langsung. Ya.
Sebab saya ni daripada sudut latar belakang keluarga, mak dan ayah saya ni adalah dalam bidang akademik. So ayah mengajar di USM, mak mengajar di Institut Perguruan, dan memang saya dalam kepala saya ni saya akan jadi pensyarah. Cuma orang kata adalah sebelum pada tu kena buat PhD dan sebagainya. Dan memang saya orang kata betul-betul komit dengan cita-cita tersebut lah. Cuma dalam banyak-banyak bidang dalam pengkhususan yang saya nak buat tu, saya kata saya ni in between usul fiqh dengan fiqh muamalat. Sebab saya tengok fiqh muamalat tu antara orang kata yang spark keterujaan saya untuk ambil bidang fiqh muamalat ni adalah kerana bekas guru-guru terutamanya di peringkat asasi pengajian Islam di Nilampuri, kami di Nilampuri, Kelantan, mereka mengatakan bahawa dalam banyak-banyak cabang antara bidang yang ijtihad berlaku secara rancak adalah dalam bidang kewangan Islam. So that spark saya punya interest. Tapi bukan menimbulkan keterujaan untuk bekerja di dalam institusi kewangan Islam, tapi nak jadi pensyarah ataupun penyelidik dalam bidang kewangan Islam. Jadi tu dah niat saya tu. Jadi maka saya pun pursue proses tersebut. Saya habis masters, saya habis degree saya dalam bidang fiqh usul fiqh di Akademi Islam. Saya menyambung peringkat sarjana ataupun masters di UIA. Saya juga buat bidang fiqh dan usul fiqh. Cuma apabila saya menulis tesis, saya ambil pengkhususan dalam bidang muamalat. Saya buat tajuk mengenai pricing of Islamic banking products. Ya, jadi itu research saya waktu peringkat masters. Dan saya habis masters tu agak awal. Saya habis masters tu waktu saya umur 24 tahun. Sebab saya dapat habiskan satu semester awal pengajian saya di Akademi Islam UM. Dan disebabkan kerana saya boleh save awal tu, saya boleh masuk register master saya pada semester yang berikutnya. Jadi gap antara habis program degree dengan master tu sekejap. Jadi saya sambung peringkat masters. Jadi apabila saya habis masters, saya dipanggil untuk interview slide lah zaman tu. Zaman tu waktu tu banyaknya slide tu baru lagi. Dan apabila interview tu berlaku, jadi saya pun terpilih, alhamdulillah. Dan saya diserap sebagai tenaga pengajar di Akademi Islam sebelum ni nak sambung pengajian tu. Tapi qadar Allah, benda yang Allah takdirkan, cita-cita nak buat pergi PhD tu tersungkur sebulan sebelum nak fly. Jadi apabila saya dapat keputusan bahawa barangkali saya tak boleh menyambung pengajian ke luar negara, bukan masalah universiti luar negara tak terima, bukan masalah saya tak nak, tapi memang orang kata tak dibenarkan untuk menyambung pada ketika itu. Jadi saya waktu tu barangkali itu adalah satu perkara yang menyebabkan saya terfikir, adakah saya ni sememangnya sesuai untuk mengabdikan diri dalam bidang akademik, ataupun saya ni memang barangkali takdirnya saya perlu untuk terjun di dalam dalam industri. Jadi saya pun pada 2007 lepas saya bincang dengan beberapa orang senior saya, dan kebetulan waktu tu Ustaz Zahruddin Muhammad, sekarang ni Dr. Zahruddin Muhammad, Zahruddin Abdul Rahman, Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Beliau pada ketika itu diamanahkan untuk menubuhkan syariah team di RHB Islamik. Jadi saya sebenarnya, kalau ni mungkin saya boleh ingat lagi, waktu saya apply untuk PhD tu, saya dapat offer daripada Bank Islam. Sebab waktu tu di Bank Islam, abang saya, senior saya, Ustaz Nazri Cik, sebagai penolong pengurus pada ketika itu, dia kata jom masuk Bank Islam. Jadi saya dengan Ustaz Nazri Cik, dia tutor saya. Dia sempat mengajar saya satu subjek sebagai tutor, iaitu kaedah penyelidikan syariah. Jadi saya pun apply waktu tu half-hearted lah. Maknanya waktu tu bukanlah betul-betul saya nak kerja dalam Bank Islam, tapi saya waktu tu belum dapat kata putus sama ada saya ni dapat ataupun tidak untuk slot PhD.
Jadi bila saya dapat slot PhD, saya turn down Bank Islam punya offer lah. Dan pada ketika itu saya memang kata okey, saya memang nak sambung belajar. Jadi apabila saya punya langkah untuk sambung belajar tu tersekat, maka pada ketika itu datang pula opening yang kedua, iaitu daripada Ustaz Zahruddin Abdul Rahman. Ustaz Zahruddin diamanahkan untuk tubuh balik tim syariah di RHB Islamic, dan dia kata, Syekh, yang termasuk dalam RHB Islamic. So saya pun masuk pada ketika itu, dan saya masih ingat waktu saya masuk tu tim tu agak besar. Pada hari saya masuk RHB Islamic, lebih kurang beza sehari 2 hari. Dan tim tu kebanyakannya masih ada dekat dalam industri. Saya, Ustaz Saiful Anwar, sekarang ni Ketua Jabatan Syariah Bank Islam. Kemudian Ustaz Faiz Rahim, Ketua Jabatan Syariah Afin Islamic. Ustazah Latifah waktu tu, dan seorang lagi Ustaz Ahmad Syarafi. Cuma Ustaz Ahmad Syarafi ni dia dah tak bergiat aktif dalam industri kerana beliau tumpu bisnes bisnes keluarga beliau. Jadi daripada situ saya tanam cita-cita, saya still lagi saya nak buat PhD. Cuma saya kata saya give masa lebih kurang 2 ke 3 tahun nak belajar industri, supaya bila saya buat PhD tu saya lebih mantap lah. Saya dah ada pengalaman, saya dah ada tajribah, dan selepas daripada tu saya boleh buat research mengenai kewangan Islam. So macam tu lah, daripada 2 tahun, 3 tahun, lepas 3 tahun naik 4 tahun, 4 tahun naik 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sampai ayah saya kata, cita-cita dia nak tengok anak dia dapat PhD ni rasanya tak sampai dah. Ayah saya kata kat saya begitu. Jadi saya rasa waktu tu saya dah tahun ke-6 dalam industri. Dan saya pun dah kata pada diri saya dah graduate untuk first degree dan master saya dalam negara. Kalau saya nak pergi keluar, saya mesti nak pergi keluar negara. Ataupun saya kalau nak buat PhD, saya nak buat kat luar. Itu je syarat saya. Kalau nak buat PhD, saya mesti keluar. Dan keluar tu pun ada beberapa sebab. Nanti mungkin saya boleh share kemudian sikit. Jadi saya terus belajar, dan alhamdulillah daripada sudut career ni pun itulah, setiap kali nak berhenti je ada benda yang menggugat iman kan. Jadi daripada setahun ke setahun sehinggalah saya rasa saya dah dapat apa yang saya nak, maknanya dari segi pengalaman. Of course dari segi gaji ni tak dapatlah apa yang kita nak. Tetapi daripada segi pengalamannya saya rasa dah cukup. Dan saya rasa kalau kata saya tak buat lagi PhD pada umur ni, saya rasa mungkin agak lewat, dan komitmen dengan anak-anak punya persekolahan barangkali lebih besar selepas daripada ni. Saya kata by hook or by crook, saya kena pursue saya punya PhD program, dan saya meneruskan program saya tersebutlah. Jadi balik pada soalan ni, Dr. Hadi tadi, memang saya tak ada cita-cita awal langsung, tak tergambar langsung dalam kepala ni sudahnya saya akan duduk dalam industri kewangan Islam. Saya memang mahu menjadi seorang pensyarah, saya mahu menjadi seorang penyelidik, dan waktu tu cita-cita saya ni adalah cita-cita dalam bidang akademik, tak ada kena-mengena di dalam industri. Wallahu a'lam. Baik. Jadi Ustaz pun kata dengan jujur dan tulusnya tidak ada cita-cita kan, tapi dalam duk kata tak ada cita-cita tu bertahun-tahun jugalah dalam industri menempuh 12 tahun. Ustaz menghadapi Ana kita kalau Ana ni pernah kita yang pernah masuk ni, dia yang baru masuk ni, kita ada macam-macam perasaan lah, sama ada terkejut ke ataupun macam ni ke industri, dan macam-macam cerita lah yang senior ataupun lecturer yang bagi tahu kan. Ustaz sendiri menghadapi apa impression pertama Ustaz, mungkin tahun pertama, tahun kedua tu tengok okey lah kan, tapi Ustaz sendiri tengok macam mana, dan Ustaz kemudian pun mencapai hierarki tu, menjadi ketua jabatan dan sampai posisi sekarang ni. Tentu sekali Ustaz dari segi kepimpinan tu pun Ustaz maknanya telah mencapai level yang boleh lead the team, lead the organisation. Jadi macam mana Ustaz kecabaran, adakah ada cabaran dalam mengemudilah Jabatan Syariah dalam kewangan Islam ni,
apa cabaran-cabaran tu dan adakah benda tu susah seperti mana yang diceritakan di cerita-cerita dongeng di luar sana lah. Mungkin Ustaz boleh share di situ lah. Apa tu impression pertama Ustaz lah tahun-tahun awal Ustaz tu, dan juga macam mana menghadapi kata apa menguruskan organisasi itulah sendirilah mengambil cabaran. Kalau saya reflect saya punya pengalaman bekerja dalam industri kewangan Islam, saya pun ada macam roller coaster punya pengalaman. Ada masa yang saya rasa saya betul-betul duduk dalam arena ataupun medan yang saya rasa inilah medan saya, dan ada masa saya rasa apa benda yang aku duk buat sekarang ni. Saya ada perasaan-perasaan tu ya. Saya 2 tahun yang pertama saya di RHB Islamic. So memang di RHB Islamic pada ketika itu exposure saya banyak dalam banking products. So kerana saya nak mempersiapkan diri saya untuk buat PhD macam yang saya sebutkan awal tadi, saya kata okay, I'm done with banking product. So sekarang ni saya nak tumpu pada capital market. Sebab waktu tu saya ada minat dengan capital market, terutamanya sukuk. Jadi pada ketika itu pula saya antara guru utama saya dalam industri dan dalam pengalaman kerja saya, Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Aznan Hassan. Beliau pada ketika itu adalah penasihat syariah RHB Islamic. Dia kata, Syekh, Maybank Investment nak cari syariah manager. Tapi dia orang tak ada lagi syariah manager sebelum pada ni. Ni post pertama dia orang nak create. Jadi saya pun pada ketika itu saya rasa nothing to lose untuk saya. Saya junior dekat RHB Islamic. Kalau kata saya tak boleh nak cope dengan Maybank Investment ni, saya kata saya berhenti, saya buat PhD lah. Saya kata nothing to lose untuk saya. Dan semua orang dah remind pada saya, akhi, Maybank Investment ni ataupun any investment banks, kerja dia very demanding. Kerja dia teruk dan sebagainya. Jadi saya kata tak apa, saya muda lagi dan saya ingat salah satu daripada pesanan head of syariah dekat RHB Islamic. Sebelum daripada saya tinggal dekat RHB Islamic untuk pergi ke Maybank Investment, dia awal lagi tinggalkan kami balik ke Quick Finance, iaitu Ustaz Ahmad Suhaimi. Ustaz Ahmad Suhaimi Yahya ni salah seorang daripada mentor besar saya lah dalam industri. Dan beliau sebut kepada saya, dan memang saya terngiang-ngiang benda ni, dan saya juga nak sebut benda ni pada adik-adik, terutamanya orang kata apa, kita punya up and coming talents kita lah, the young talents. Dia sebut, dia kata, Syekh, dia kata, umur muda ni, ente jangan hesitate, ente jangan tergagak untuk kerja keras. Sebab umur muda. So memang inilah zaman, kalau ente nak jenuh, inilah masanya. Kalau ente nak teruk, inilah masa dia. Jadi, saya pun istikharah dan kebetulan saya pada ketika itu sebenarnya, saya dalam fasa kesedihan pada ketika itu sebab saya kehilangan anak sulung saya. Anak sulung saya meninggal kerana ada kemalangan berlaku. Jadi saya waktu tu memang saya nak cari angin baru. Saya pindah rumah. Kemudian pada masa yang sama saya kata saya nak tukar kerja. Maknanya nak cari tempat baru. Dan semuanya Allah susun satu-satu. Jadi saya pergi ke Maybank Investment. Bila saya pergi Maybank Investment, saya sempat buat kerja syariah manager ni sebulan je. Lepas tu tim Islamic Capital Market tu dia orang bubar. Jadi bila dia bubar tim tu, dah tak ada lagi dah posisi syariah manager dekat Maybank Investment. Dan saya Maybank Investment pada ketika itu separate daripada Maybank Islamic. Maknanya kalau dah bubar tim tu, saya tak boleh masuk Maybank Islamic. Saya di bawah Maybank Investment. Dan saya dipanggil oleh bos saya pada ketika itu. Kami punya head of Islamic Capital Market. Beliau daripada British tapi beliau Muslim. Nama beliau Ali Zaidi. Dia kata, Ramadan, I don't want you to just do the syariah stuff. Dia kata, saya tak nak kamu ni hanya concentrate buat syariah. Dia kata, because I believe you can do much more than that. Jadi apa yang dia buat? Dia letak saya dalam investment banking team or investment banking division. Yang waktu hari pertama bila saya report duty selepas sebulan je saya kat Maybank Investment, bos saya yang baru tu pun tak tahu nak buat syariah apa di dalam investment banking ni. Jadi tapi mereka cuba accommodate. Jadi mereka kata okay, you help ataupun kamu bantu untuk buat struktur produk ataupun struktur dana Islam. Ya, Islamic funds, Islamic sukuk dan sebagainya. You help untuk structure. Dan saya kata saya bukan structurer, saya orang syariah.
Orang syariah ni dia bukan buat structure, orang lain buat structure, dia review structure tu. Dia kata unfortunately kita tak ada structure kat sini. Kalau you nak, you jadi structurer. Jadi saya waktu ni insya-Allah saya duk kata apa benda aku duk tengah buat sekarang ni. Saya mengadu balik pada bos-bos saya, Ustaz Ahmad Suhaimi dan sebagainya. Dan beliau pada ketika itu, beliau panggil saya interview di Quick Finance House. Ya, minta maaf lah saya cerita sikit detail apa benda ni. Dan saya dapat offer daripada Quick Finance House. Tapi saya tanya balik Dr. Azlan sebab beliau yang bawa saya masuk bank investment. Dia kata, Syekh, kalau kata ente tak sedia untuk ambil cabaran ni, maknanya di kalangan bos-bos besar di Maybank Investment ni, dia kata memang syariah talent ni dia tak ada resilience lah. Mereka ni tak berdaya tahan. Jadi kata ente ambil cabaran ni, kalau ente lepas ni, ente boleh buat lah apa yang ente nak buat pun. Saya survive 2 tahun dekat Maybank Investment. So saya waktu tu saya buat structuring, saya buat client coverage. Syariah ni sikit je portion waktu tu. Yang banyaknya structuring and client coverage. Dan selepas 2 tahun cukup haul waktu tu saya ditransfer ke Maybank Islamic sebab pada ketika itu Maybank Islamic nak perkukuhkan tim syariah dan kebetulan waktu tu Bank Negara baru saja mengeluarkan ataupun menerbitkan syariah governance framework pada tahun 2011. Jadi saya masuk untuk tujuannya untuk bangunkan tim ataupun memperkukuhkan tim syariah di Maybank Islamic. Jadi of course bila buat balik Islamic ni waktu tu saya syukur ini yang benda yang saya nak share terutama yang sahabat-sahabat saya yang terlibat di dalam kewangan Islam terutamanya daripada background syariah. Kalau kita ditawarkan cabaran seperti itu dan kalau kita rasa kita mampu dan kita jelas dari segi skop kerjanya, saya cabar ataupun saya cadang supaya kita ambil. Sebab bila saya masuk balik ke Maybank Islamic dengan mandat untuk memimpin pasukan syariah itu, waktu tu perspektif saya berbeza sangat-sangat. Dari segi bagaimana syariah untuk berfungsi secara efektif di dalam sebuah institusi kewangan. Sebab kita bukan syariah di dalam institusi akademik ataupun kita bukanlah syariah tim di dalam institusi awam, tapi kita di dalam sebuah organisasi kewangan. Jadi saya nampak dengan jelas kat mana syariah itu boleh berfungsi. Dan daripada situlah saya membina tim saya dan tim pada ketika itu bukanlah hanya membuat syariah projek per se, tetapi banyak terdedah ataupun banyak sekali terlibat di dalam business projek. Sebab saya nak bawa ataupun saya nak expose tim saya untuk dapat apa yang saya rasa sangat bermanfaat untuk diri saya selama 2 tahun waktu saya duduk di Maybank Investment. Jadi of course kalau kata saya nak reflect apa yang telah saya lalui ni, saya rasa kadang-kadang kebanyakan bakat-bakat syariah kita tak bersedia dengan orang kata cabaran seperti itu sebab kita dalam kepala kita ni paling-paling nak jadi pegawai syariah ataupun nak jadi guru atau nak jadi pensyarah ataupun nak terlibat di dalam industri halal dan sebagainya kan. Kita tak bersedia. Tetapi tidak bersedia itu pula ditambah pula dengan ketahanan diri yang tidak begitu kuat, barangkali kita cepat mengalah dan sebagainya itu menyebabkan tak ramai yang boleh bertahan dengan cabaran dan kalau siapa yang bertahan dengan cabaran dia akan dapat manfaat yang lebih besar lah. Jadi itu saya rasa antara benda yang saya boleh reflect lah dari segi pengalaman yang lepas. Ustaz, kalau dari segi orang kata apa, macam Ustaz katalah cabaran untuk bakat-bakat dan talent-talent yang muda ni. Satu yang anak biasa tengok juga talent-talent syariah ni, satunya dan mungkin Ustaz pun tidak menghadapi kesukaran itulah, tapi bila tengok dari segi pertama sekali itulah kalau balik especially pun dia surrender English lah dulu. English dia dari segi penguasaan bahasa Inggeris tu itu mungkin satu kekangan lah. Itu awal-awal lagi dia dah give up dah. Kemudian apabila sebut balik lambat
balik lambat tu dia dah takut dah. Balik lambat, lepas tu meeting sampai malam kan. Jadi benda-benda tu semua dah awal-awal dia dah ada mental block dah. Jadi English, mental block, lepas tu communication. Jadi benda-benda yang sukar lah. Benda yang sukar untuk dia nikan cabaran tu. Tapi kita tahu juga ramai yang anak-anak bawah ustaz yang asalnya pun zero juga, maknanya yang lulusan Timur Tengah apa pun semua, yang kemudian dia sendiri pun confess, dia cakap kalau ialah berkat tunjuk ajar ustaz apa semua ni kan. Jadi walaupun susah tapi dia dapat memahami lah kenapa proses tu, dan akhirnya pelan-pelan dia dapat pick up dan juga dapat ni lah, terutama dari skill untuk present, untuk convince management, untuk present kepada board. Yang tu adalah soft skill yang memang tak ajak di universiti lah kan. Jadi Ustaz, adakah Ustaz tengok mungkin kerana di sekolah dulu di universiti Ustaz terlibat dalam debat, persatuan, dah biasa jumpa orang-orang besar, dah biasa deal dengan orang-orang besar ni, benda tu tak kekok lah bagi Ustaz kan. Ustaz tak kekok untuk menikam dia tu kan. Tapi untuk orang yang baru ni, budak-budak baru yang mungkin daripada sekampung kan, tak ada apa-apa exposure kan. Mungkin Ustaz boleh kaitkan sikit lah. Maksud adakah benda tu boleh digilap? Maksudnya kelebihan kalau di sekolah tu dah ada exposure, baguslah. Tapi kalau baru-baru nak start, baru masuk industri ni, rasanya tak terlambat lagi kan Ustaz kan? Maksudnya baru nak belajar, baru nak ni, tidak ada masalah kan? Tak ada masalah. Macam mana Ustaz pandang benda tu lah? Untuk orang yang memang sebelum apa-apa dia dah takut dah. Ramai kita tengok kan. Ni barangkali saya nak share ni motivasi diri sendiri lah kan. Saya rasa perkara yang pertama yang sangat membantu dan barangkali inilah kita kata kita punya kompas kita adalah niat kita. Sebab saya rasa untuk graduan syariah, bahkan kalau bukan graduan syariah juga tetapi mempunyai orang kata apa kesedaran Islam dan juga kesedaran mengenai bagaimana kepentingan syariah itu untuk menjadi sebagai way of life. Kita selalu sebut bahawa kita mahu menegakkan syariah itu sebagai dustur ataupun sebagai perlembagaan. Tu ayat-ayat lama lah tu. Syariah sebagai dustur, syariah sebagai perlembagaan. Ayat tamrin. Ayat tamrin sambil menyelam Aduh. Hakikatnya apa yang kita kerja teruk, kerja kuat ini sebenarnya adalah untuk tatbik syariah lah. Adalah untuk kita menegakkan syariah. Jadi kita tak nak. Kita daripada satu sudut, cita-cita kita berkobar-kobar nak tegakkan syariah dan sebagainya. Orang suruh meeting sampai malam sikit je, okey, surrender. Nak tegak syariah macam mana? Inilah medannya, inilah realitinya. Yang kita kata nak tegak syariah, takkan nak buat slide sampai orang tegur, kau punya slide ni tak mencapai standard pun kita dah rasa luntur semangat juang kita. Jadi saya rasa ini perkara yang penting, terutamanya pada adik-adik kita dan juga sahabat-sahabat kita yang nak berkecimpung. Pertama sekali, salah satu daripada keindahan kita terlibat dalam industri kewangan Islam dan juga industri-industri lain pun sama, tapi industri kewangan Islam ni adalah salah satu daripada perjuangan kita untuk menegakkan apa yang kita cita-citakan, iaitu kita nak syariah itu menjadi orang kata menjadi mainstream ataupun menjadi arus perdana, terutamanya di dalam muamalat ni, nak selamatkan masyarakat daripada riba, nak orang kata berusaha untuk walaupun kita belum lagi pada tahap yang baik tetapi tahap yang terbaik, tetapi kita sentiasa berusaha untuk ke arah mencapai apa yang dihasratkan di dalam maqasid syariah dan sebagainya daripada sudut kewangan Islam ataupun daripada sudut kewangan dan juga kehartaan. Inilah ruang juang kita, inilah medan juang kita. Jadi kalau ditegur sedikit sebanyak ataupun kalau kita diminta bekerja lebih masa sedikit pun kita dah rasa tak ada masa dengan keluarga dan sebagainya.
Jadi apa yang kita sebut kita nak tegakkan syariah dan sebagainya. Jadi ini perkara yang pertama, ini berkaitan dengan niat dan juga mindset kita. Yang keduanya, saya memang setuju bahawa pengalaman berpersatuan, pengalaman beraktivisme terutamanya berada di universiti sebagai satu differentiator. Satu itu memang saya, kalau satu benda yang saya boleh orang kata betul-betul appreciate mengenai orang kata apa yang telah kita lakukan di zaman universiti ini dalam ruang lingkup ni lah, dalam sudut student activism itu sebenarnya banyak memberikan kepada kita nilai tambah yang kita tak mungkin dapat, macam yang disebutkan oleh Dr. Hadi tadi dalam dewan kuliah ataupun dalam bilik tutorial. Ya, tapi ini kita dapat daripada medan aktivisme kita. Tapi saya juga nak sebut sebab pengalaman saya jumpa ada budak yang CGPA-nya bagus tapi dia tak boleh present, dia tak boleh share ideas dalam interview. Itu satu hal pula. Satu hal lagi, memang kita biasa jumpa. Biasa jumpa. Tapi pada masa yang sama, saya juga khawatir apabila saya melihat ada bekas-bekas aktivis ataupun bekas-bekas orang kata juru bicara ummah ni zaman di kampus dulu. Tapi apabila sampai di major interview dan sebagainya, saya lihat mereka ni kuat sangat retorik, saya tak dapat substance. Jadi saya rasa perlu kena ada balance, kena ada balance. Sebab bila kita bekerja ni, of course kita nak ada soft skill, kita nak secara bukan sekadar ada idea tetapi ada ability untuk present idea tersebut. Dan secara bukan sekadar boleh buat idea, boleh mengeluarkan idea, secara juga ada ability dan ada attitude yang baik untuk execute idea tersebut. So of course itu satu perkara. Tetapi pada masa yang sama, kita pun tak nak orang yang retorik banyak sangat, sebab kita di sini ini bukannya nak buat media statement ke apa, kita nak bekerja. Bukan jadi nak kalau bertanding pilihan raya. ini bukannya nak jual manifesto. Ini adalah masa untuk bekerja. Dan saya particular Pak ni dan siapa yang pernah datang interview dengan saya barangkali boleh nampak serius saya berkaitan dengan perkara ini kerana ini amanah. Ini adalah mandat. Kita, ini bukan soal kita punya personal preference. Ini bukan soal kita punya orang kata keinginan ataupun kita punya orang kata ini adalah apa yang kita hasratkan secara peribadi, kita tak. This is not a personal preference. Tetapi ini adalah tanggungjawab, ini juga amanah. Sebab tu saya rasa untuk graduan syariah, bahkan untuk pelajar-pelajar yang masih lagi di dalam peringkat ataupun fasa pengajian di universiti, penting untuk secara balance antara vertical dan juga horizontal. So vertical itu adalah knowledge dan juga ilmu berkaitan dengan bidang saudara-saudara. Ini saudara-saudara perlu kuasai. Bukan semestinya kena dapat 4 flat, bukan mesti kena first class honors. Kalau dapat bagus, tapi kalau tak dapat pun bukan bermakna saudara gagal daripada sudut vertikal, penguasaan vertikal tersebut. Tapi paling tidak saudara-saudara menguasai asas-asas ilmu dalam bidang disiplin pengajian saudara-saudara. Tetapi pada masa yang sama, vertikal saja tidak memadai. Kita juga perlu ada kemampuan dari segi horizontal. Macam mana horizontal? Ini adalah soft skill kita. Macam mana kita communicate, macam mana kita mengeluarkan idea, bagaimana decision making skill, macam mana kita nak urus stres, macam mana nak urus marah. Dia ada kadang-kadang orang syariah ni kadang-kadang dia pasal dia duk biasa orang duk ingat dia ni mufti. Jadi kalau kata orang tak setuju pandangan dia boleh marah ataupun dia boleh orang kata orang kata boleh orang kata rot orang yang tak setuju dengan dia. Tak, ini bukan tanggungjawab seorang mufti, bukan nak jadi seorang mufti dalam bank, tapi kita menjadi sebahagian daripada pasukan yang melaksanakan ataupun orang kata menguruskan kewangan Islam. Jadi saya rasa ini adalah perlunya orang kata the right balance di antara vertical dan juga penguasaan horizontal. Dan kalau siapa yang strong horizontal saja tapi vertikalnya tak strong pun, saya rasa akan ada kesukaran. Pada masa yang sama, kalau kata mempunyai kekuatan daripada sudut vertikal tetapi horizontalnya tidak ada juga
dalam konteks kewangan Islam pada hari ini, bahkan dalam kewangan konvensional pun ini adalah bakat-bakat yang susah untuk kita nak ambil, kerana dalam perbankan ini kekuatan ataupun kepakaran dalam aspek teknikal itu dia dah jadi given, dah granted. 10 orang datang, 10 bagus daripada sudut kemampuan di segi ilmu ataupun kemampuan akademik. Tetapi yang differentiate di antara seorang talent dengan talent yang lain adalah daripada sudut soft skill-nya. Dan Dr. Hadi juga perasan di sesetengah institusi, termasuk institusi di mana kita berkhidmat, GPA itu tidak dijadikan lagi sebagai satu condition. Ya, betul. Dia hanya letak satu syarat minimum saja. Dan selebihnya itu adalah kemampuan seorang calon itu di dalam mengemukakan idea, bekerja secara berpasukan, attitude dia di dalam melaksanakan projek yang diberikan, dan itu yang memberikan merit kepada seorang talent untuk diambil bekerja. Dan itu telah dilakukan daripada sekarang lagi. GPA yang tinggi itu orang kata apa, zaman itu telah berlalu lah. Baik. Ustaz sebut tadi pasal teamwork, tertarik satu benda lah yang biasa observation juga, tapi antara benda yang dikomen jugalah oleh orang-orang macam kita lah dalam industri ni, syariah ni, apabila ada setengah orang syariah ni, dia basically dia tak boleh blend dengan environment corporate tu lah. Corporate environment tu, nak pergi meeting dan nak dia orang buat lawak lah, nak berni dengan amoy-amoy yang skirt pendek dengan yang tak, dia maksudnya nak menegakkan syariah compliant dalam environment yang separa ataupun kadang-kadang tak syariah comply langsung. Jadi dia orang rasa benda tu macam itu yang kata retorik dan ni, lepas tu dia pun belah kan. Dia pun tak boleh nak dia rasa benda tu tak, ini bukannya Islam yang dia lihat. Ini bukannya kan, ini bukannya Islam yang dia impikan, tapi macam duk especially lah dekat institusi mana-mana pula, banking ataupun yang especially kalau bank-bank yang namanya pun bukan nama ni pun, nama Cina kan. Jadi ada setengah tu yang memang dia tak boleh blend, dia tak boleh ni kan. Ustaz rasa macam mana? Itu apa yang kurang di situ tu, dan akhirnya dia akan kata dah, akhirnya yang biasanya jumpa dia akan salahkan ni, salah ni salah, tu salah, CEO salah, semua salah. Syariah komiti salah kan, semua ni kan. Jadi akhirnya, tapi nampak sebenarnya akhirnya dia pun sampai ada dia sendiri ataupun keadaan yang menyebabkan dia pun terasing, dan kemudian dia tak, orang kata basically dia tak berjaya lah dalam untuk membawa orang kata perjuangan dia tu dalam kewangan Islam lah, banking syariah tu, menegakkan syariah tu. Mungkin macam itu, apa pandangan Ustaz? Sebab sebut pasal teamwork tu, teamwork ni nak kerja dengan teamwork bukan semua pakai kopiah macam kita kan. Ada yang free hair, ada yang jenis ruha-ruha. Jadi benda tu dia rasa macam ni maksiat ni. Dia tak boleh nak bunyi kan. Jadi macam mana Ustaz? Adakah itu retorik juga ataupun macam mana? Yang Ustaz sendiri tentu lalui juga kan. Macam mana? Saya kalau saya nak cerita macam mana cara saya melihat dunia ketika saya di Maybank Investment tu, saya rasa Dr. Hadi kita boleh sembang sampai pagi. Bukan Maybank Islamic, Maybank Investment. Jadi Ustaz melalui. Maknanya orang kata apa, the rest is history lah. Maknanya tak payah ukit lah. Kalau ukit pun berat je nanti. Takut hilang siqah orang kat saya. So, nasib tak kenal masa tu ada. Kalau kenal. Kalau kenal itu enter tak panggil dah malam ni. Saya tertarik apa yang Syekh Hamzah Yusof sebut di dalam salah satu talk dia. Saya dengar talk tersebut. Beliau sebut, dia kata, don't too bother about Islamic State, but focus on the Islamic state of mind. Lebih kurang macam ni lah ucapan dia. Dia kata, kita ni ramai orang duk sebut pasal Islamic State, but orang tak bother berkaitan Islamic state of mind.
Ya. Semua orang cakap pasal nak buat negara Islam, nak ada Islamic territory, nak ada Islamic zone, nak ada Islamic finance. Tapi semua ini dia bermula dengan Islamic state of mind. Setakat mana Islamnya cara kamu berfikir. Ya. Mengapa kita tidak melihat kita berada dalam suasana yang barangkali kita anggap sebagai tidak Islamik itu sebagai suatu tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunjuk bahawa inilah jalan dia. So kita sebagai da'i di situ, kita sebagai orang yang adalu alal khair, kita sebagai orang yang bawa tunjuk kepada kebaikan ataupun kita orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Jadi saya tertarik ya, dan saya rasa ini yang perlu ada di kalangan anak-anak muda Islam pada hari ini. Rather than kita bercakap tentang Islamic State yang dari segi modelnya pun kalau tanya pun tak erti nak jawab, ya. Kemudian bila kita tanya lebih sikit, dia kata oh kita dah ditulis oleh para ulama-ulama silam kita dan sebagainya. Sedangkan di situ pun ada banyak isu yang kalau kita nak bincangkan. Daripada kita bercakap tentang soal Islamic State, let's focus mengenai the Islamic state of mind. Macam mana kita nak mengislamkan cara fikir, bagaimana kita nak berfikir sebagai seorang Muslim. Melihat waqi' kita ataupun melihat environment kita sebagai satu peluang untuk kita tunjuk ini dia the Syariah ways of doing transaction ataupun Syariah ways of doing finance sebagai contoh, ataupun ini adalah Syariah ethics ataupun Islamic ethics dari segi bekerja. Walaupun ya kita bekerja dengan orang bukan Islam, kita tunjuk akhlak kita yang baik, kita tunjuk komitmen kerja kita yang orang kata apa, tak ada siapa-siapa yang boleh orang kata apa, unquestion komitmen yang kita tunjukkan. Dan ini sebenarnya memang easy said dan done lah. Maknanya lebih senang cakap daripada buat. Tetapi inilah cabaran pada kita sebagai seorang da'i. Melihat bahawa nak suasana yang Islami itu dengan orang kata apa, dengan satu benda yang mudah, itu satu utopia. Dan saya tahu ramai yang graduate daripada kampus-kampus dalam ataupun luar negara, terutamanya dalam bidang syariah. Kita ni banyak utopia yang ada dalam kepala kita ni kan. Sebab sebelum pada ni kita hanya modal kita air liur je, tapi kita tak berdepan dengan realiti. Jadi saya kata Islamic state of mind ni satu perkara yang penting. But of course, saya amazed ya. Saya punya pengalaman saya, mungkin saya melihat bahawa kalau kita kat investment bankers ni, semua orang kata arrogant. Semua orang orang kata apa, semuanya adalah orang kata dia panggil orang kata apa istilahnya mereka sebut, orang kata very fine kan. Mereka ni sangat orang kata apa, jaga diri masing-masing, tak bercampur, tak berkawan dengan sebarang orang. Tapi actually 2 tahun saya lihat, kalau kita jaga akhlak kita dengan baik, kita dalam meeting kita contribute dengan cara yang efektif dan juga orang kata ada substance. Saya minta maaf saya cakap antara puas saya hari ni bukan kata nak claim ni bukan nak claim Syekhuna ke apa kan ni. Tapi Datuk Seri Tengku Zafrul yang sekarang ni sebagai Menteri Kewangan adalah bekas bos saya di Maybank Investment. Dan sewaktu saya switch daripada Maybank Investment ke Maybank Islamic, memang saya ada one to one dengan beliau. Dan satu komitmen yang dia minta saya beri kepada beliau sebelum daripada saya masuk ke Maybank Islamic, segala support saya ke Maybank Investment daripada sudut structuring, daripada sudut advisory, daripada sudut jumpa klien ni tak boleh berkurangan selepas saya pergi ke Maybank Islamic. Ini one to one saya dengan Tengku Zafrul, dan memang Datuk Tengku Zafrul pun address saya sebagai ustaz. Dia panggil saya ustaz. Jadi saya rasa of course kita akan mula dengan sentimen tersebut. Tetapi kalau kita jelas dari segi the Islamic state of mind, kita ada Islamic state of mind, kita terlibat, kita tunjuk akhlak yang baik, dan pada masa yang sama of course substance ni satu benda yang kita kena develop, kita kena jadi fast learner dan sebagainya. Dan fast learner ni dia memang kena kerja kuat. Yang saya terus terang, waktu saya Maybank Investment, masuk gelap keluar gelap istilah orang kata. Yang masuk gelap keluar gelap. Tapi kebetulan waktu tu saya
baru ada anak seorang dan anak pula masih kecil. Jadi komitmen tu tak begitu besar, ya. Jadi memang kerjanya teruk perit, kalau saya boleh sebut istilah balik 11-12 malam tu biasa. 11-12 malam tu biasa. Dan untuk investment banker, ada di kalangan mereka yang tidur di office selama 2 hari, itu biasa. Ya. Tapi saya nak ceritakan bahawa kalau kita tidak tunjuk bahawa kita pun sebenarnya tak orang kata apa, lekeh banding orang lain, orang akan sedut kita. Orang akan tahu dia ni ustaz, tapi dia masuk meeting, dia boleh sama dengan kita dari segi bagi idea, jumpa klien pun okey dengan apa yang kita manage dan sebagainya. Waktu tu istilahnya orang kata tabik spring lah. So ustaz ni dia punya saham dia lagi naik lah waktu tu. Dia bukan saya kata saya, tapi saya cakap siapa pun yang buat begitu. Terutamanya mereka tahu background kita background syariah. Orang kata mereka akan lebih tabik spring. Tapi dia memerlukan kepada kerja kuat, memerlukan kepada akhlak yang baik, dan pada masa yang sama kena ada kesabaran. Sebab mereka deal dengan kita ni, jangan harap ustaz tak apalah, you buat salah sikit tak apa. Tak, kena four letter words tu saya pernah kena. 4 letter words tu saya biasa. Itu nature dekat Maybank investment tadi ketika itu. Dalam investment saya pernah kena. Telan. Nanti kita tak quit ni. Kita kata Allah Akbar, aku ni tok guru, aku ni orang kata kalau kat masjid orang cium tangan, main kat sini dia tembus 4 letter word saya kat aku. Kalau ikut terbakar hati ni, memang terbakar sangat. Mereka ni tak kenal orang ni kan. Kalau kita kata lah, kalau bahasa utara, kalau ikut perongoh kita ni, memang je aku nak tunjuk siapa kita ni. Tapi itulah realiti dunia korporat kan Ustaz kan? Itu yang itulah realiti kita. Gitu. Kita duk rasa pergi masjid orang cium tangan, kat sini dia bubuh follow. Betul. Itu dia punya cabaran. Ustaz pernah sebut kat Ana dulu. Dari segi kerja ni, Ustaz lebih berminat dengan benda-benda yang orang kata apa, boleh sumbangkan dari sudut ekonomi Islam berbanding dengan institusi pentadbiran Islam tu sendiri. Kan? Ketawa lah. Okeylah, tak nak ceritalah yang pentadbiran Islam tu kan. Tapi ekonomi Islam tu sendiri, inilah daripada seorang practitioner, apa sebenarnya yang teori tu satu benda lah. Teori Al-Falah, apa benda semua tu kan. Apa tu likailah dulatan bainal aghnia tu dah boring lah kita dengar kan. Tapi kita di tahun 2020 ni, apa sebenarnya yang Ustaz sendirilah, ekonomi Islam ni apa yang kita, adakah selama 60 tahun orang duk jual je ekonomi Islam, wakaf, zakat, itu saja ke yang sekarang ni pun kita sebenarnya antara nampak tak nampak, ada yang duk masih lagi bank Islam kenapa tak bagi Qaudul Hasan, duk hujah benda tu lah kan. Tapi Ustaz sendirilah sebagai practitioner yang memang macam Ustaz kata minat ni ekonomi Islam, nak terjemahkan ekonomi Islam tu dalam bentuk yang sebenar-benarnya tu. Apa yang sebenar-benarnya yang pada pandangan Ustaz? Kalau boleh ni lah, boleh share lah. Istilah yang sebenar tu pun retorik juga tu. Sebab kita nak tunjuk kata kita lagi baik daripada orang, so kita sebutlah sebenar. So itu pun sebenarnya adalah satu kaedah retorik juga. Jadi apa yang saya nampak adalah ini adalah the facts, ini adalah faktanya. Islamic finance ni adalah sesuatu yang tidak terpisah daripada ekonomi secara keseluruhan. Bukan kata Islamic finance. Finance bukanlah suatu perkara yang orang kata apa, detach daripada ekonomi. So kalau ekonomi merosot, finance juga akan merosot ataupun finance juga akan impacted. Bahkan antara yang severely impacted adalah financial sector. Jadi sebab tu pada saya, bila saya share dengan kawan-kawan bahawa saya minat ataupun saya sememangnya antara fokus saya sekarang ni adalah bagaimana melihat value chain Islamic finance. Ya. Islamic finance is not just about products. Islamic finance ni bukan sekadar mengenai produk ataupun mengenai servis yang kita boleh bagi pada klien kita. Tapi kita kena tahu dia punya value chain dia. Kita kena tahu ekosistem dia.
So Islamic finance tak boleh flourish sebagai contoh kalau dari segi pergerakan ekonomi dalam negara itu sendiri tidak strong. Kalau tidak ada domestic demand sebagai contohnya, kalau tidak ada berlaku demand daripada sudut pasaran tempatan, maka pada ketika itu juga Islamic finance dari segi financial performance-nya pun akan jelas nampak orang kata apa penurunan dia. Jadi sebab tu apabila saya sebut ekonomi di sini itu saya melihat kepada rantaian yang mana Islamic finance ataupun produk kewangan Islam itu hanya sebahagian daripada rantaian tersebut. Jadi kita memerlukan kepada orang kata apa pertumbuhan yang sihat dari segi kegiatan ekonomi. Kita perlu kepada orang kata apa income yang stabil bagi isi rumah, dan juga pada masa yang sama berusaha untuk melihat bagaimana instrumen-instrumen Islam ini boleh membantu daripada sudut pertamanya mengurangkan daripada sudut jurang di antara kaya miskin ataupun yang kita sebut sebagai income disparity ataupun income gap di antara kaya dan juga miskin yang hari ini disebabkan kerana COVID makin melebar. Kerana antara golongan yang terjejas teruk adalah golongan yang bekerja sendiri, berada di dalam sektor-sektor seperti mana perikanan, plantation, pertanian, yang mana mereka ini sememangnya dah susah. Jadi kerana COVID ini mereka ini semakin ditekan ke bawah. Jadi income itu semakin lama semakin melebar. Begitu juga pada masa yang sama bagaimana kita nak melihat supaya household debt ataupun kadar hutang isi rumah yang sekarang ni dah memang tinggi, terutamanya bagi pekerja-pekerja sektor awam, dapat kita orang kata apa sama-sama tangani dan kita bukan sekadar Islamic finance kira nak jual produk makin tinggilah dari segi household debt dan sebagainya. So kita pun kena menjadi sebagai Islamic financial provider yang responsible kepada orang kata apa situasi ini. Jadi ini yang saya sebutkan, ini antara yang interest saya sekarang ni. Kita melihat Islamic finance daripada perspektif value chain dalam masyarakat. Dia bukan hanya melihat kepada nak jual produk, nak jual takaful, nak jual credit card, nak jual apa, tapi kita tidak melihat kepada environment di dalam masyarakat. Environment di sini adalah environment ekonomi. Dan di sini juga ada beberapa potensi-potensi besar dalam kewangan Islam yang boleh kita manfaatkan. Contohnya macam kita sebut adalah bagaimana instrumen wakaf dapat dimanfaatkan untuk tujuan memberikan microkredit. Saya tak setuju dengan pendekatan loan ataupun qardul hasan. Saya masih melihat ia perlu berlaku secara sustainable. So apabila sustainable dia mesti ada element of profit. Cuma profitnya bukanlah sama sebagaimana profit dalam financing biasa yang menggunakan deposit daripada customer ataupun investment fund yang diletakkan oleh pelabur-pelabur kita. Tapi kita gunakan cash wakaf. Begitu juga dengan zakat. Zakat sekarang ini, of course kita bagi pada Majlis Agama Islam Negeri dan ada bahagian yang kita uruskan sendiri. Tapi bahagian yang kita uruskan sendiri pun setakat ini banyak masih lagi menggunakan model tradisional. Maknanya banyak one-off gift ataupun one-off contribution. Tetapi bagaimana kita nak melihat aspek empowerment dengan menggunakan dana zakat ini adalah satu perkara yang perlu kita perhalusi. Dan ini bukan perlu hanya inisiatif di peringkat individual bank ataupun individual financial institution, tetapi ia memerlukan kepada syndication ataupun cooperation kerjasama daripada institusi-institusi kewangan, bahkan JLC yang lain untuk kita pastikan cash wakaf ataupun wakaf, begitu juga dengan zakat. Dan kalau kita nak buka lagi sedekah untuk kita beri kesan ataupun impak yang lebih orang kata apa dirasai dalam masyarakat. Ustaz sebut tadi, Ana tertarik Ustaz sebut tadi IFI, bank Islam, takaful ni dia bertanggungjawab sebab kita ada satu masalah kadar hutang isi rumah ni yang kalau adalah, Ana tak nak sebutlah profesor mana, tapi UM jugalah kalau sebut Ustaz kenal lah kan. Maksudnya
yang sangat menentang keras jugalah pembangkang Islam ni, dan dia kata hidupkan hutang atas hutang, hutang kan. Jadi Ana pun terfikir juga bila Ustaz kata tadi nak menjadi bank yang bertanggungjawab, tapi tapi orang kata KPI bank ni menambah hutang lah, tapi so tak kontradik ke Ustaz? Ke macam mana? Benda tu kena ada satu balance, kena ada satu balance ataupun macam mana? Ya, dia hutang ni pun kita kena tengok, ada hutang atas keperluan atau ada hutang atas kehendak. Jadi sebenarnya pun saya rasa dalam konteks ini bank negara pun dah very proaktif. Di mana bank negara pun dia perketat ataupun dia tinggikan DSR, debt servicing ratio. So katakanlah kalau kata kita punya pendapatan sekian banyak, kalau kita nak financing, mesti hutang kita itu tidak melebihi, sebagai contohnya 60% daripada kadar income yang kita ada. Jadi ini sekadar contohnya. Jadi debt servicing ratio itu mesti di orang kata dilaksanakan sebaik mungkin. Itu satu. Yang keduanya, kita juga melihat kepada instrumen-instrumen yang bukan semestinya ataupun bukan secara mutlak hutang. Saya bagi contoh kalau di peringkat kita di Maybank Islamic, kita pada 2018, tapi prosesnya itu berlangsung 2 ataupun 3 tahun sebelum daripada itu. Kita bangunkan produk untuk memiliki rumah yang berasaskan kepada konsep ijarah, rent to own. House key. Rent to own. Yang mana kalau produk-produk pembiayaan perumahan yang biasa, seorang pelanggan perlu membayar 10% down payment kepada developer ataupun penjual, dan 90% dibayar oleh pihak bank. So ini adalah normal, kalau istilah kita ni mortgage lah, istilah pembiayaan perumahan. Tapi dalam house key, bank akan membayar 100% harga rumah. Cuma sebagai in return, customer mesti berwaad dengan pihak bank, mesti memberikan komitmen dengan pihak bank untuk menyewa sekurang-kurangnya untuk 5 tahun pertama. 5 tahun pertama tak boleh exit. Ya. Dan jumlah yang perlu dibayar setiap bulan itu adalah sewaan yang dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak bank. Sebab bank sekarang ni adalah owner, customer itu sebagai penyewa. Ya, dan selepas 5 tahun, customer ada pilihan, sama ada customer nak sambung rent tersebut sampailah satu tempoh yang mana customer akan menjadi pemilik kepada rumah tersebut, ataupun sebab dia dah waktu tu dia dah agak stabil, dia nak refinance rumah tersebut dengan produk pembiayaan yang lain, dia boleh refinance, ataupun selepas 5 tahun dia boleh exit. Maknanya dia dah tak nak continue dengan rumah tersebut, dia kata dia nak terminate, dia nak keluar. Pun tak jadi masalah. Tetapi dengan syarat dia menyelesaikan dahulu 5 tahun yang pertama. Jadi produk seperti ini dia tidak meningkatkan ataupun menambahkan hutang ataupun debt level bagi pihak pelanggan ataupun pihak household, isi rumah, dan pada masa yang sama dia membantu isi rumah yang sebenarnya nak beli rumah tapi masalah dia nak bayar 10%. Jadi ini adalah bentuk-bentuk inovasi yang sebenarnya kita tak payah tap wakaf, zakat pun. Sebenarnya ada beberapa lagi instrumen-instrumen yang boleh kita bangunkan seperti ini. Tapi of course dia kerana dia melibatkan penyelidikan, dia melibatkan pembangunan, dia bukan dalam masa yang sekejap. Dia akan ambil masa. Dia bila Ustaz sebut tu, Ana ingat satu dikotomi dan satu contradiction tu. Betul lah, dia ada, bila bank negara ketatkan DSR, debt service ratio tu, selalu kalau orang tanya Ana, bagaimana, bagus lah kan, maknanya dia kawal kita punya hutang apa. Tapi dalam satu segi pula, orang selalu minta tolong kerajaan, MOF ke kementerian apa, dia akan kata ataupun developer akan selalu bagi alasan semua pun yang minta loan ni semua tak lepas sebab DSR tu. So minta pula bank negara ketat longgarkan pula DSR tu kan. Jadi macam maknanya tak tahulah pandang Ustaz macam mana lah. Tapi bagi Ana kan, kalau tak mampu, memang tak mampulah. Jangan kita paksa diri kita supaya mampu kan. Tapi kerana kita ni hidup dalam satu ekosistem yang, yelah, kalau kita kerja dan gaji tahap
itu saja yang tak berapa meningkat selama bertahun-tahun, memang kita tak mampu untuk beli rumah, memiliki rumah. Tapi kalau kita paksa kita memiliki rumah dengan menambah hutang yang banyak, kita pun akan suffer juga kan. Jadi Ustaz tengok macam mana? Saya rasa betul apa yang Dr. Hadi sebut. Pertama soal lifestyle ni pun ada masalah. Tapi kita kena tahu bahawa ada di kalangan pelanggan kita yang bukan masalah lifestyle. Tapi itu memang dia dah level sampai orang kata apa, dia punya survival dia. Dan kita juga perlu mengakui dan juga ini diakui oleh penganalisis ekonomi, pergerakan kenaikan gaji dibandingkan dengan kenaikan inflasi dalam tempoh masa yang sama. Yang kenaikan inflasi orang kata apa, berganda berbanding dengan kenaikan daripada sudut gaji. Sama ada dalam sektor awam, begitu juga sektor swasta. Tapi saya tengok dalam sektor awam ni dia dah ada orang kata apa revision yang berlaku beberapa kali. Tapi masalahnya dalam sektor swasta, kerana sektor swasta ni dia pelbagai bidang. Barangkali kita bersyukur kerana kita duduk dalam sektor kewangan yang mana orang kata adjustment ataupun revision itu sentiasa dilakukan memastikan supaya gaji yang dibayar pada pekerja itu sentiasa menepati kadar pasaran. Tapi ada sektor-sektor swasta terutamanya dalam SMEs dalam small medium enterprises kita. Orang kata gaji tak naik since donkey years tak tahu. Bukan kata 2-3 tahun, donkey years tak tahu berapa lama dah gaji. Orang tak faham pun maksud kenaikan gaji ni, tak dapat. Orang kata bukan takat nikmati, tak tahu pun gaji naik ni macam mana. Betul. Jadi saya rasa itu juga perlu kepada intervention, dan saya rasa memang aspek yang kedua ni memerlukan kepada intervention daripada pihak yang berwajib. Alright. Okay Ustaz, itu anda rasa dah pukul apa ni? Itu dah sejam tu. Sejam. Baru sejam. Jadi anda ingat itu kira part 1. Terima kasih banyak Ustaz atas orang kata mutiara-mutiara pengalaman tu. Part 2 ni anda nak fokus nanti mengenai London lah. London, PhD dan ada beberapa ni lah. So Ana stopkan recording ni sekejap. Nanti Ana sambung balik. Jadi kita ni part 2 nanti kita akan fokus untuk cerita-cerita PhD Ustaz lah. Alright, sekejap Ana stop ni kejap.